Salam sejahtera saudara-saudari. Semoga berkat dan rahmat Tuhan berada dengan anda semua. Gembira hari ini berpeluang lagi berkongsi dengan saudara-saudari firman Tuhan. Hari ini mari kita berkongsi firman Tuhan dari Kisah Rasul-Rasul bab 3. Ayat 1 sampai ayat 12 dan juga bab 3 ayat 16. Ini adalah berkaitan dengan hal Petrus menyembuhkan seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak dilahirkan. Mula-mulanya biarlah kita membaca bab 3 ayat 1. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 petang, iaitu masa berdoa. Saudara-saudari, sememangnya orang-orang Yahudi pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa 3 kali sehari, iaitu pada pukul 9 pagi, pukul 3 petang, dan apabila matahari menurun pada waktu senja. Pada suatu hari, seperti biasa, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa pada pukul 3 petang. Saudara-saudari, Petrus dan Yohanes adalah pengikut-pengikut Yesus yang telah banyak diberikan kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Tabiat berdoa mereka merupakan satu faktor yang penting yang membolehkan mereka menjadi hamba Yesus yang berkuasa. Mari kita teruskan membaca ayat 2 sampai ayat 5. Di situ ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak dia dilahirkan. Tiap-tiap hari dia dibawa ke situ untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dia meminta sedekah daripada mereka. Mereka memandang dia. Lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang mereka dan berharap akan mendapat sesuatu daripada mereka. Saudara-saudari, di hadapan sebuah pintu yang dinamakan pintu Inta di rumah Tuhan, ternampaknya seorang lelaki yang kakinya lumpuh. Dia dibawa ke sana tiap-tiap hari oleh saudara maranya untuk meminta duit dan makanan dari orang-orang yang datang untuk berdoa. Kakinya lumpuh sejak dilahirkan dan tidak pernah dia berdiri dan berjalan seperti orang biasa. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang menuju ke rumah Tuhan, dia tidak teragak-agak lalu meminta daripada mereka, memberi dia duit ataupun makanan. Petrus terus memandang dia dan merasa kasihan. Dia berhasrat untuk membantu pengemis ini. Tetapi sebelum Petrus melakukan sesuatu, dia menyuruh pengemis ini untuk memandang mereka. Berkemungkinan, saudara-saudari, sebagai seorang yang lumpuh dan seorang pengemis, dia amat merendahkan diri sehingga dia tidak berani ataupun merasa malu untuk memandang orang lain. Khasnya apabila dia sedang meminta sedekah dari orang lain. Demikian juga apabila dia meminta sesuatu dari Petrus. Tetapi Petrus mau dia memandang mereka kerana Tuhan akan melakukan perubahan di dalam nyawanya. Segala pemandangan yang merendahkan maruah dia akan dihapuskan selepas ini. Dia akan menepus maruahnya tidak lama lagi.
Pengemis itu lalu memandang Petrus dan Yohanes dengan harapan yang tinggi untuk mendapat sesuatu bantuan daripada mereka. Mari kita terus membaca ayat 6 sampai ayat 8. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak mempunyai wang. Tetapi apa yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Seketika itu, juga kaki dan pergelangan kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Lalu dia melompat bangun dan mula berjalan ke sana kemari. Kemudian dia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudari, Petrus terus berkata kepada dia, "Aku sama sekali tidak mempunyai wang." Memang benar, Petrus telah melepaskan segala kepunyaannya untuk mengikut Yesus. Dia bukan orang yang kaya seperti yang dianggap oleh orang itu. Petrus teruskan perbualannya. "Tetapi apa yang ada padaku akan aku berikan kepadamu." Orang itu pasti merasa kagum dan pasti bertanya dalam hatinya, jikalau Petrus dia ada duit, apa lagi yang lebih bernilai Petrus boleh berikan kepada dia. Petrus teruskan, dengan kuasa Yesus Kristus, yaitu orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanannya dan menolong dia bangun dan berjalan. Seketika itu, kaki orang lumpuh itu dan juga pergelangan kaki dia menjadi kuat. Dia bukan saja boleh membangun dan berjalan, malahan dia boleh juga melompat-lompat. Bagi orang itu, saudara-saudari, adalah jauh lebih bernilai untuk dia berdiri dan berjalan daripada duit yang dia minta. Petrus membolehkan dia membuat demikian dengan nama Yesus Kristus. Kemudian itu, dia bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes masuk ke rumah Tuhan. Dia merasa gembira lalu melompat-lompat sambil berjalan serta memuji Allah. Sebagai seorang lumpuh sebelum ini, dia dianggap sebagai orang yang tidak suci dan tidak diperkenankan langsung masuk ke rumah Tuhan untuk berdoa dan memuji Allah. Inilah kali pertama dia memasuki rumah Tuhan. Kita boleh bayangkan betapa gembira dia. Dia bukan saja mengalami penyembuhan badan, bahkan rohani dia juga dianggap telah disucikan. Inilah satu pembebasan yang luar dugaan dia dan jauh lebih bernilai daripada sedekah yang dia terima setiap hari. Mari kita teruskan membaca ayat 9 sampai ayat 10. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji Allah. Apabila mereka mengenali dia sebagai peminta sedekah yang biasa duduk di hadapan pintu indah di rumah Tuhan, mereka hairan dan kagum melihat apa yang berlaku kepadanya. Saudara-saudari, orang ramai amat kagum apabila mereka nampak orang lumpuh kaki yang biasa duduk di depan pintu indah meminta sedekah daripada mereka. Sekarang orang ini boleh berjalan serta melompat-lompat. Mereka bertanya-tanya, apakah telah berlaku yang menyembuhkan dia? Kekaguman orang ramai menempuhkan satu peluang yang baik untuk Petrus berkongsi berita Injil, berita baik dengan mereka. Dan Petrus
tidak mahu melepaskan kesempatan ini. Saudara-saudari, biasanya apabila Tuhan melakukan sesuatu keajaiban, dia bertujuan untuk memberikan kita peluang untuk menyaksikan Yesus dan berkongsi berita baik dengan orang lain. Jadi saudara-saudari, jika Tuhan telah pun melakukan sesuatu di dalam hidup anda, atau Tuhan telah merestui anda dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkongsilah hal-hal ini dengan kawan-kawan kita supaya mereka berkemungkinan akan percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita membaca ayat 11 dan ayat 12. Orang itu masih mengikuti Petrus dan Yohanes. Apabila mereka tiba di serambi yang disebut serambi Solomon, semua orang berlari mengerumuni mereka kerana kagum. Apabila Petrus melihat orang ramai itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Israel, mengapakah saudara semua hairan akan perkara ini? Mengapakah saudara-saudari berenung kami? Adakah saudara-saudara menyangka bahawa orang ini boleh berjalan kerana kuasa kami, atau kerana kami taat kepada Tuhan?" Saudara-saudari, kekaguman orang ramai mendorong mereka berlari ke serambi Solomon, di mana Petrus dan orang yang telah sembuh itu berada. Mereka mengerumuni ke depan Petrus dan orang itu. Apabila Petrus melihat begitu ramai orang, lalu dia mula bercakap kepada mereka. Petrus bertanya mereka mengapakah mereka merasa kagum tentang perkara ini. Dan Petrus terus bertanya juga, mengapakah orang ramai merenung mereka? Seolah-olah mereka lah, iaitu Petrus dan Yohanes lah, yang menyembuhkan orang itu. Mereka mula menganggap Petrus sebagai salah seorang Tuhan. Petrus mesti membetulkan fikiran mereka. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukanlah dia. Dia tidak mempunyai kuasa luar biasa sebagaimana yang mereka percaya. Mari kita membaca bab 3 ayat 16. Dengan kuasa Yesus, orang lumpuh ini dikuatkan. Apa yang saudara-saudara lihat dan saksikan ini berlaku kerana dia percaya kepada Yesus dan kuasa dia. Kerana orang itu percaya kepada Yesus, dia sembuh seperti yang saudara-saudara lihat sendiri. Saudara-saudari, sebenarnya orang lumpuh itu telah disembuhkan oleh kuasa Yesus. Yesus telah pun membangunkan diri sendiri dari mati. Dia telah mengatasi kuasa mati. Saudara-saudari, kuasa binasa yang terkuat, yang boleh merosakkan, membinasakan segala kepunyaan manusia, ialah kuasa mati, iaitu kematian. Yesus telah mengatasi kuasa mati. Dia tidak menghadapi halangan dari apa-apa kuasa lagi. Kuasa Yesus yang mengatasi segala kuasa telah menyembuhkan orang lumpuh kaki itu. Petrus juga menerangkan bahawa orang lumpuh itu disembuhkan kerana dia percaya kepada Yesus. Iman kepada Yesus adalah satu faktor yang penting untuk menerima berkat Yesus dan juga lain-lain berkat Tuhan. Saudara-saudari, mari kita rumuskan apa yang kita belajar hari ini. Petrus menyembuhkan seorang yang kakinya lumpuh sejak
dia dilahirkan. Tetapi yang benar-benar menyembuhkan dia adalah kuasa dari Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu kerana dia beriman kepada Yesus. Saudari-saudari, juga kejadian ini menempuhkan satu peluang yang baik untuk Petrus berkongsi berita baik dengan orang ramai. Terima kasih.